Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Thumma ila khususan ruh al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala alaihi wa qaddasallahu sirruh. Thumma ila khususan ruh al-alim al-allamah Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki Syekh Ahmad Fahmi Ibn Zamzam rahimahullahu ta'ala alaihi wa qaddasallahu sirruh. Thumma ila khususan ruh al-alim Rabbani Syekh Babakhirul Anwar Ibn Syafi'i hafizahullahu ta'ala wa matta'ala Allah bisihhatih. Thumma ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana telah memilih kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu pada ketika ini. Mudah-mudahan segala amal-amal yang kita lakukan ini sekaliannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dapat jadi bantuan, bekalan dan pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu bari wa qaddasallahu sirruh. Sambung daripada pengajian itu muka surat 52. Ya. 52 nah. Yang sebelum ni muka surat berapa? 40? 43.
Okey, baik. Itu yang terakhir yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu taala, nasihat ke-21. Ya. Nasihat ke berapa situ? 21 nah. Okey, baik. Hakikat riya. Tajuk dia hakikat riya, yakni yang sebenarnya dikatakan riya itu. Riya ini adalah salah satu sifat yang tercela yang ada di dalam hati manusia. Wajib kita membersihkan sifat riya ini daripada hati kita. Kewajipan membersihkan sifat riya ini adalah wajib fardu ain bagi tiap-tiap individu. Riya ini adalah penghalang untuk kita mendapat kesempurnaan di dalam ibadah kita. Makna riya pada asasnya kita buat ibadat kerana makhluk. Kerana makhluk itu melambangkan, menunjukkan sifat hati kita. Contohnya kita sembahyang. Tujuan kita sembahyang tu nak menunjuk-nunjuk kepada makhluk dengan tujuan-tujuan tertentu. Ataupun kita beribadat itu nak kepada harta dunia. Contohnya main mengajak kerana nak sampul surat yang ada dalam duit itu. Yang tu dinamakan riya. Ataupun nak mendapat pujian-pujian daripada manusia, pangkat-pangkat di sisi manusia, maka itu semua adalah riya. Maka riya ini berlaku bersangkut paut dengan ibadah sahaja. Adapun perkara-perkara dunia tidak dinamakan riya. Contohnya kita beli kereta baru, tujuannya nak tunjuk ke orang. Jadi itu tidak dinamakan riya, tidak mendapat dosa riya. Nah, bolehkah kita beli kereta, beli rumah, kahwin seorang lagi nak tunjuk ke orang? No? Kahwin seorang tak lah. Waktu contoh lain, tarik balik contoh tu. No? Kita beli daripada perkara-perkara dunia kerana kita nak tunjuk ke orang, boleh ke tak boleh? Boleh. No? Hukum dia harus. Selagi mana tidak ada takabur di dalam perbuatan kita tu. Kalaulah kita beli harta benda dunia, kita tunjuk ke orang dengan tujuan nak tunjuk ke orang, kemudian kita nak berbangga diri kita dengan kelebihan yang ada pada kita, serta menghina orang-orang lain, maka yang tu nama dia takabur. Maka takabur tu dosa besar. Itu masalah yang lain. Jadi pada bahagian ni kita nak mengaji tentang riya. Yang mana riya ini mencacatkan amal, mengurangkan pahala amal, ataupun menghilangkan terus amalan-amalan yang kita lakukan. Bandingan dia yang disebutkan oleh para alim ulama, ibadat kita itu seperti ditakung ataupun diletakkan ataupun dituangkan ke dalam sebuah bekas. Kemudian yang dikatakan riya itu iaitu bocoran yang ada pada bekas tersebut. Sebanyak mana air yang dituang ke dalam bekas tu, kalaulah ada kebocoran, maka air tu dia tidak akan penuh di dalam bekas tu kerana bocor. Macam itulah ibadah kita. Apabila hati kita bersifat dengan riya, maka pahala bagi ibadah tu hilang habis semua, terganti ataupun diganti dengan dosa riya, iaitu dosa besar. Jadi sepatutnya ibadah yang kita buat tu nak menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila adanya riya di dalam hati kita, maka dia jadi sebaliknya. Dia jadi sebaliknya. Ibadah yang kita buat tu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata muallif rahimahullahu taala, wahai anakku yang tercinta. Ini seruan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih kepada anak muridnya. Begitulah juga terkena seruan ini kepada sekalian kita yang mengaji kitab Ayyuhal Walad ni. Dan engkau juga bertanya kepada aku tentang riya. Tentang riya. Maka riya itu sebenarnya lahir, yakni terjadi daripada rasa membesarkan makhluk, memandang mulia kepada makhluk serta menganggap makhluk itu memberi manfaat dan mudarat kepada kita.
Selagi mana hati kita memandang kepada makhluk, selagi mana hati kita merasa makhluk ni boleh memberi kebaikan kepada kita ataupun kemudaratan kepada kita, selagi itulah riak itu tidak akan hilang. Kerana orang yang bersifat riak ini, dia nak tunjuk ibadat dia kepada makhluk. Tujuan dia beribadat nak tunjuk kepada makhluk yang dia tu beribadat. Contohnya sembahyang. Jadi dia sembahyang tu kerana apa? Dia nak tunjuk kepada orang kata dia sembahyang. Nak bagi orang tahu kata dia sembahyang. Itu tujuan dia yang ada di dalam hati, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tujuan dia nak tunjuk tu kerana nak dapat pujian ataupun sanjungan ataupun harta ataupun sebagainya, maka sekalian itu termasuk di dalam riya. Pasal apa dia nak tunjuk ibadat dia kepada makhluk? Kerana pada pandangan di dalam hati dia, pada perasaan dia, pada pengetahuan dia, pada kepercayaan dia bahawasanya pujian makhluk itu memberi kebaikan kepada dia. Pandangan makhluk itu akan menyebabkan tingkatan dia akan naik di sisi pandangan masyarakat, akan jadi mulia, akan jadi hebat, akan jadi besar diri dia apabila ramai makhluk mengkagumi dia. Itu pada sangkaan dia. Dengan sebab hati yang suka begitu, maka ibadah-ibadah dia tidak mampu ikhlas. Dia tidak mampu beribadah secara ikhlas kerana hati dia memandang makhluk serta membesarkan makhluk. Dia berasa sonok dengan pujian makhluk. Dia nak makhluk ni memuji dia. Dia nak makhluk ni menyanjungi dia. Itu yang ada di dalam hati dia. Sekiranya kita bersihkan sifat rasa membesarkan makhluk dengan makna menganggap makhluk ini boleh memberi kebaikan kepada kita ataupun kemudaratan kepada kita, maka sifat riak itu sama sekali akan hilang. Dan memang sebegitu pun, kalau kita mengajak sedap, orang banyak ikut kita, adakah makam kita di sisi Allah Ta'ala akan naik dengan sebab ramai orang puji, ramai orang ikut? Kalau kita sembahyang, ramai orang tengok, ramai orang tahu kita sembahyang, adakah sembahyang kita tu ataupun kedudukan tingkatan keimanan kita tu akan meningkat? Ramai pengikut, adakah kita tu akan jadi kaya raya, jadi hebat? Salah kalau kita beranggapan macam tu, kerana kehebatan, kemuliaan semua tu dipegang oleh Allah. Allah Ta'ala boleh bagi kat siapa, Allah Ta'ala boleh cabut kat siapa, daripada siapa. Jadi kalau hati kita memandang kata semua kehebatan-kehebatan tersebut datang daripada makhluk, maka yang tu satu pandangan yang salah. Jadi riak itu, kata Al-Imamul Ghazali, terjadi daripada rasa hati kita membesarkan makhluk. Jadi kita kena buang yang tu. Apabila kita beribadat, makhluk tidak boleh memberi manfaat kepada kita dan memberi mudarat kepada kita. Pasal apa? Pasal makhluk itu pun dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk pilah banyak mana pun depa tak mampu nak buat kepada kita, depa tak mampu nak bagi kebahagiaan kepada kita, tak mampu nak mengangkat darjat kita, bahkan darjat di sisi makhluk pun depa tak boleh nak angkat. Semua tu ada di dalam genggaman kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menghilangkannya, rasa membesarkan makhluk tu ialah bahawa engkau melihat makhluk ini diarahkan oleh takdir Tuhan. Kita kena tengok dengan hati kita, kena suluh dengan hati kita bahwasanya sekalian makhluk ini dikuasai oleh takdir, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tu muqaddar, Allah Ta'ala tu yang mentakdir. Tempat-tempat kita duduk malam ni semua duduk di dalam takdir Allah. Sebelum daripada kita ada lagi, sebelum daripada makhluk ni ada lagi, Tuhan dah takdir dah. Kata kita nak duduk tak mana, nak pakai baju apa, nak langkah kaki apa, masuk sini, semua duduk di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Selesai dah semua perkara tu. Maka tiap-tiap makhluk tu diarahkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu tu.
Mereka dikuasai oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan dengan takdir, yakni sifat iradah yang ada di zat Tuhan tu, maka berlakulah apa perkara sekalipun. Dan engkau merasakan bahawa mereka itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang beku yang tidak mempunyai sebarang kemampuan untuk menyampaikan kerehatan atau kemudaratan. Apabila kita tahu, apabila kita faham, apabila pandangan mata hati kita menyuluh bahawasanya makhluk ini dikuasai oleh takdir Allah, mereka tu tak ada kuasa apa-apa pun. Tak mempunyai sebarang kemampuan untuk memberi kerehatan, kesenangan, kebajikan kepada kita ataupun menyebabkan kita jadi mudarat dan sebagainya. Ambil contoh orang muflis lah. Duk menega-menega untung sampai 20-30 juta. Kemudian rugi pula, jatuh muflis. Jadi habis duit dalam bank. Hutang lagi sampai 10-20 juta. Orang yang muflis tadi itu mati ke dengan sebab muflis? Kan? Kita contohnya kita muflis, bankrupt perniagaan. Habis dah, apa pun tak ada. Cuba tarik nafas. Masuk dah oksigen dalam perut. Masuk. Sama masuk tu sebelum daripada kita muflis. Waktu kaya lu tarik nafas. Masuk oksigen. Lepas kayap, dah jadi kayap, tarik oksigen, masuk macam tu juga. Pasal apa? Pasal muflis ke bankrupt. Itu hanya perkataan pada istilah saja. Isyarat ibarat daripada tak ada duit, tak ada harta. Kita cuma kehilangan segala benda saja. Kita tak hilang diri kita, kita tak hilang nyawa kita. Kerana apa? Kerana sekalian perkara itu dikuasai oleh Allah, bukan dikuasai oleh makhluk. Asal dulu duit banyak, kemudian habis duit. Semua tu berlaku daripada takdir-takdir Allah kepada kita. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan asbab-asbab yang tertentu. Jadi bukanlah makhluk tu yang memudaratkan kita. Bukanlah makhluk tu yang mengangkat ataupun merendahkan kita. Maksudnya makhluk itu tidak mempunyai apa-apa kekuasaan sekalipun. Maka pandangan mata hati kita, kalau kita penuhkan sebegitu, maka mampu kita membuang sifat riak daripada hati kita. Contoh mudahnya, tunjuk apa kat orang, mereka akan boleh bagi apa kat aku. Hak tu yang berlaku di dalam hati kita. Nak menyemat apa, nak pakai apa, nak hebat apa dengan orang, mereka akan boleh bagi apa kat aku. Contohnya, hak tu yang ada di dalam hati kita. Baik. Maka dengan itu engkau akan selamat daripada mengambil kira dengan pandangan mereka itu. Apabila hati kita sudah kejap beranggapan ataupun menyuluh bahawasanya makhluk ini dikuasai oleh Allah, tidak ada sebarang kemampuan nak memberi kerehatan dan kemudaratan kepada kita, maka ketika itu hati kita selamat daripada memandang kepada mereka dengan pandangan mata hati membesarkan makhluk. Tu. Dengan memandang mata hati kita bahawa makhluk ni boleh memberi kebajikan ataupun kemudaratan kepada kita. Selamatlah daripada sifat riak. Selamatlah hati kita daripada sifat yang boleh memusnahkan segala amal ibadah kita. Macam kita hafal Quran. Kita pulun hafal Quran supaya kita cepat khatam, supaya kita cepat boleh. Tujuan kita apa dia? Kerana nak berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak dapat keberkatan daripada Al-Quranul Karim dan sebagainya. Ada tak dalam hati kita kerana nak tunjuk ke orang? Tak ada. Pasal apa? Orang bukan boleh bagi manfaat apa pun. Ada tak di dalam hati kita kerana nanti nak boleh jadi guru tahfiz, dapat bulan-bulan 3-4 ribu, boleh dapat gaji? Tak ada dalam hati kita. Pasal apa? Pasal benda ke depan kita bukan duduk dalam genggaman makhluk. Baik. Jadi apabila kita dah berjaya memandang kepada makhluk sebegitu, barulah riak tu akan lincin habis cuci daripada hati kita.
Barulah ibadah kita tu kita tidak akan bermaksud untuk tunjukkan kepada makhluk. Sebaliknya ibadah kita tu kita nak tayang kat Tuhan. Mengajak ni pasal apa? Nak tayang kat Allah, biar Allah Ta'ala tengok dengan sifat pelihat dia. Kata kita mengajak ilmu agama yang Allah Ta'ala turunkan, kan? Biar Allah Ta'ala tahu di dalam hati kita, kita mengajak ni semata-mata nak limpah kurnia rahmat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Biar Allah Ta'ala nampak kita, kedudukan kita ini melakukan ketaatan kepada Allah, nak tayang ke Tuhan semua tu ikhlas, kan? Kita semayang, kita baca Quran, baca Fatihah dalam sembahyang, duduk berdiri qiyam tu pasal apa? Nak biar Tuhan dengar kita baca Fatihah, pasal kita nak bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan pada kita, kan? Kemudian kita baca surah selepas Fatihah kerana kita nak biar Tuhan dengar apa yang kita baca, Tuhan dengar dengan sifat pendengar dia. Kemudian kita berdiri qiyam, kita nak biar Tuhan tahu dalam hati kita berapa banyak daripada hajat kita kepada Allah, berapa banyak daripada takutnya kita kepada Allah, berapa banyaknya harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Tuhan tolong dalam kehidupan kita, nak beribadat kepada Allah, nak lari daripada maksiat, yang mana hati kita ni harap sungguh dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjuk ke Allah semua dah. Makhluk tak payah masuk dalam hatiku, kan? Ikhlas lah. Maka daripada pihak ketuhanan pun menurunkan kepada kita rahmat, sakinah, sir, yang pada istilah ilmu tasawuf ataupun ilmu fiqh dinamakan khusyuk di dalam sembahyang. Apabila Allah Ta'ala tahu di dalam hati kita tak ada sikit pun kehendak kepada makhluk, hajat kepada makhluk. Pasal apa jadi hati kita itu? Pasal memang kita pandang makhluk ni tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Automatik dia jadi macam tu. Tak percaya, cuba try test. Selagi mana kita berharap pada pujian makhluk, tengok makhluk ni lagu ni, oh dia ni kaya, tengok hak ni macam ni, oh dia ni kasar sikit, kalau dia cakap sekali aku malu apa semua, tak boleh nak ikhlas sepenuhnya. Hak tu yang ada di dalam hati kita. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, maka dengan itu mana apabila kita mampu untuk mengarahkan hati kita bahwasanya makhluk ini semua dikuasai takdir Allah, tak boleh memberi manfaat dan mudarat, engkau akan terselamat daripada mengambil kira dengan pandangan mereka itu. Dengan pandangan maksudnya dengan segala kemampuan makhluk. Waktu maksud dia itu bukan maksud di sini dengan mana kita tak mau dengar cakap orang lain dah, itu bab lain, itu bukan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi apabila di dalam ibadah ni, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, orang yang riak ni dia akan ikut pandangan orang lain. Dia pada bacaan dia pasal apa? Nak ambil pandangan orang lain. Orang nak biar pandangan orang kata, baguslah surah dia. Tu maksud dia lagu tu. Jadi apabila hati kita suci daripada semua tu, kita tak kira dah pandangan orang. Ulama besar di Madinah, Habib Muhammad Al-Bakhur dah, lupa saya. Ribu anak murid yang mengaji kat dia tu semua jadi top 10 dunia orang panggil. Saya pergi pondok dia di Madinah itu, ziarah dia jadi imam. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Sembahyang Isya inna a'tainakal kautsar. Lepas tu rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tu. Tapi baca cara Tok Wali lah. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dia baca lagu tu. Pasal apa? Dia musyahadah tiap-tiap satu huruf tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Dia ingat lagi cara dia baca.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita jadi imam baca lagu tu, sekampung maki hamun. Apa baca tak ada lagu langsung. Hak tu dikira ambil pandangan orang. Kita jaga lagu bagus, semua tu bagus. Tapi hati pi ke mana? Bukan saya nak suruh baca tak berlagu, tak boleh. Adik-adik tak boleh. Adik-adik kena baca ikut guru yang ajak. Selepas boleh semua ilmu-ilmu tu, kejap dalam hati. Lepas tu kira lain lah. Elok hati tu sikit-sikit. Kita kadang-kadang orang tolak jadi imam. Pasal apa kita tak mau jadi imam majlis makan kenduri apa? Pasal kita tak hafal surah. Takkan kulhu tak hafal kot. Kulhu Allahu ahad. Segan ustaz baca kulhu nanti depa kata apa duk kira. Mana nak main ikhlas macam tu. Kadang-kadang kita pergi ke depan ketak darah gemuruh. Darah gemuruh tu pasal hang nak menunjuk ke orang belakang. Kalau hang nak tunjuk ke Tuhan, tak ada darah muruh lah. Tuhan yang nak nilai, Tuhan kita nak sembah Allah. Bukan nak sembah orang belakang, depa nak kata apa ikut suka depa lah. Contoh yang saya bagikan di sini untuk kita faham apa tu ikhlas. Boleh faham. Baik, insya-Allah. Tetapi jika engkau melihat kepada makhluk ini, iaitu kita melihat dengan hati kita, pandangan mata hati kita membesarkan makhluk, dan engkau merasakan bahawa mereka makhluk tu mempunyai kekuasaan, mereka boleh mengubah kita, mereka mampu buat sesuatu kepada kita dengan perbuatan dan perkataan dan kehendak, maka sifat riak itu tidak akan hilang daripada dirimu sampai ke mati. Bawa sifat riak masuk dalam kubur, bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sifat riak tu. Yang ni sifat riak tu dia tak akan hilang, jadi hendaklah kita cuci habis sifat riak tu dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Janganlah kita di dalam hati membesarkan makhluk. Maksud membesarkan makhluk ini memandang hati kita makhluk boleh memberi manfaat dan makhluk boleh memberi mudarat kepada kita. Itu pegangan ataupun suluhan hati kita. Kerana apa? Kalaulah kita pandang dengan asal membesarkan makhluk, sampai kesudah kita tak mampu nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Habis, Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, nasihat ke-22. Jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Yakni jangan kita banyak bertanya soalan-soalan yang berbentuk zauqiyah, yang berbentuk kerohanian. Macam mana rasa orang yang khusyuk, kita bertanya. Kalau kita mimpi jumpa Rasulullah, kita nampak gina, pergi duk tanya macam-macam tu. Yang tu tak perlu ditanya. Ataupun ada pun soalan-soalan yang bersangkut paut dengan hukum hakam syariat Nabi SAW, yang tu boleh kita tanya kalau kita tak faham. Yang dimaksudkan jangan bertanya ini iaitu perkara-perkara yang mesti dikecapi benda tu, dirasai benda tu, sampai kepada benda tu dengan pilihan Tuhan. Contohnya bagaimana rasa sembahyang yang khusyuk, bagaimana dinamakan ataupun bagaimana perasaan ataupun orang yang makrifah dengan Allah tu. Kita nak tahu benda-benda yang macam tu, yang tu tak payah tanya. Kerana apa? Kerana sekalian perkara tersebut hanya boleh dikecapi ataupun dirasai dengan amal-amal. Apabila sampai tahap kita di dalam beramal, keikhlasan kita sempurna, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, maka dapatlah apa yang Allah Taala janjikan nak berikan kepada orang yang sempurna takwa dia. Seperti firman Allah Taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu takut sungguh-sungguh kepada Allah. Buat apa yang Tuhan suruh
sungguh-sungguh tinggal apa yang Tuhan larang tu, sungguh-sungguh ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah taala akan ajarkan kamu ilmu. Yani Allah taala akan berikan kepada kita kesedapan daripada ilmu laduni, orang panggil. Jadi di sini dalam ayat ni Tuhan suruh kita bertakwa. Bertakwa tu apa dia? Buat apa yang Tuhan suruh. Buat yang Tuhan suruh itulah beramal. Kemudian meninggalkan apa yang Tuhan larang. Meninggalkan apa yang Tuhan larang tu adalah amalan. Barulah Allah Ta'ala akan limpahkan di dalam hati kita dengan ilmu-ilmu yang ajaib. Baik. Kata muallif rahimahullah ta'ala, wahai anakku yang tercinta, apa yang masih baki, apa yang masih tinggal daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawapannya pertanyaan tu di dalam kitab-kitab karanganku. Yani benda yang kamu tanya lagi itu selebihnya ada tertulis, ada tersimpan di dalam sekalian kitab karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Baik. Maka carilah di sana. Ni sifat kita. Kita kalau mengaji kita kena ada sifat ni. Bukan semua benda kita nak tanya, nak harap kat orang kan. Baik. Kalau dalam benda hak yang kita duk cari makan, benda-benda yang bersangkut paut dengan keduniaan, kita pulun buat sendiri. Pasal apa? Pasal nak biar benda tu dapat kat kita. Tetapi dalam benda-benda dalam bentuk keagamaan, benda-benda perkara-perkara yang nak bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, kita nak buat cara mudah. Nak buat cara senang, nak buat cara lenang. Mana nak boleh. Ada benda yang kita boleh ambil benda tu daripada guru. Contohnya ilmu-ilmu yang payah-payah, ilmu-ilmu yang sukar-sukar, kita berhajat kepada penerangan daripada guru. Ada ilmu yang kita lupa. Yang tu tak payah duk tanya, pi cari lain, peringat balik. Jangan jadi pemalas. Pi tengok sendiri dalam kitab. Ustaz pun macam itulah juga. Apabila kadang-kadang ustaz tanya soalan yang tu guru tahu, kata ustaz dah mengaji dah, dia habaq ada dalam kitab ni saja. Muka surat dia tak habaq. Kena pergi cari sendiri. Barulah kita nak boleh ilmu. Barulah kita nak boleh kebaikan. Dia kena rajin. Segala ulama-ulama yang dah jadi ulama, yang hebat-hebat sebutan mereka, yang nama mereka disebut sampai ke ni, semua rajin. Nak ambil syurga tak boleh ada sifat malas. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala alaih habaq ke anak murid dia, apa lagi yang tinggal daripada pertanyaan kamu, jawapan dia ada dalam kitab. Pi tengok sendiri. Pi tengok sendiri. Dan menulis setengah daripada ilmu tu adalah haram. Bukan semua ilmu boleh tulis. Ada sebahagian ilmu haram ditulis. Pasal apa? Kerana ia ilmu tu adalah ilmu zauqi, ilmu perasaan. Tu. Duk Kedah ada Baba Zahri. Bukan Baba Zahri Gulau. Ni Ustaz Zahri di Gua Cempedak. Ni Tok Guru jenis mabuk. Kan? Kan kadang-kadang kita pergi Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Dia jawab. Tengok kita, dia ambil bunga. Ambil. Bagi seorang satu bunga. Kan? Mai dengan apa? Kereta. Mana? Dia kata, itu kereta tu. Dia pergi kereta, dia duduk bawah. Masuk bawah kereta. Tok Guru tu masuk bawah kereta. Tengok enjin. Okay. Lepas tu duduk bawah tu, tendang kereta. Hilang tu. Bang, bang, bang. Handphone ada nak rakam? Tak boleh. Kalau rakam tak lekat gambar dia. Ada Tok Guru. Boleh tak pergi tanya, Tok Guru buat apa perangai macam ni? Tak boleh. Pasal dia tengah ada hal dia, maqam dia. Dia ada keadaan dia. Dia nak cerita kat kita apa-apa tu. Orang panggil zauq. Zauq ilmu tu, ilmu perasaan, ilmu mukasyafah, ilmu musyahadah. Hak benda-benda tu bukan boleh tulis. Kalau kita mengaji kitab kat dia, Darun Nafis tu,
Dia hurai tu meleleh ayak taik telinga. Kan. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis istawa. Pam tunjuk tani mampu nak faham. Ilmu tinggi-tinggi kan. Orang yang ahli saja boleh beli pergi mengajar. Kitab-kitab penawar bagi hati pun tak khatam lagi nak pergi terjun tu tak boleh. Dia kena ikut step by step. Dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui, ilmu yang kita tahu, supaya terbuka bagimu hijab, yakni dinding ilmu yang belum engkau ketahui. Kita beramal dengan ilmu yang kita mengaji, tapi dengan syarat beramal tu dengan ilmu. Cara sembahyang, apa yang kita mengaji, cara sembahyang, ada adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal. Sama ada adab yang zahir dan batin. Beramal tu. Sembahyang elok-elok. Baca elok-elok. Ikhlas elok-elok. Usahakan dalam hati kita ingat Allah Subhanahu wa taala daripada takbir tu ihram sampai bagi salam. Usaha sungguh-sungguh kita duk beramal tu, duk usaha tu, lama-lama akan sampai pada waktunya akan terbuka segala dinding-dinding, tabir-tabir, hijab-hijab. Allah Taala akan kurniakan kepada kita ilmu yang kita tak tahu. Ketahuilah wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya kepadaku daripada segala kemusykilan kecuali hanya dengan lidah hatimu. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Selepas hari ini, selepas hari aku tulis surat ni, janganlah banyak bertanya kepadaku daripada segala kemusykilanmu, kecuali hanya dengan lidah hatimu. Tanyalah dengan lidah hatimu. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Yang bermaksud seandainya mereka bersabar. Mereka ni siapa? Para sahabat. Sabar tu menunggu sehingga engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, keluar menghadapi mereka, keluar daripada rumah berjumpa dengan mereka. Maka itu adalah sesungguhnya lebih baik bagi mereka itu. Yang ini dalam ayat ni nak cerita kata sahabat ni dia masuk ke rumah Nabi, duduk dalam tu jumpa Nabi, sampai kadang-kadang Rasulullah tak ada nak bersiap. Jadi malunya Rasulullah SAW, malu kan. Maka turunlah wahyu kepada mereka. Allah Ta'ala turunkan wahyu dengan ayat walau annahum sabaru ni ialah sampai habis. Seandainya hampa sabar duk tunggu di luar sampai Nabi bersiap apa semua, Nabi bersedia, Nabi keluar, yang tu lebih baik daripada mereka masuk ke dalam rumah. Ini asal ayat dia. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada kita, kalaulah kita bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam beramal, maka akan sampai masanya Tuhan akan berikan segala perkara-perkara yang kita hajati, perkara-perkara yang kita perlukan daripada zauqiyah, daripada kesedapan amal ibadat dan sebagainya. Tapi kita tak sabar. Tak sabar. First nak kena sabar menuntut ilmu. Ni duk meleleh, duk beralih sana beralih, tu tak sabar. Maka Allah Ta'ala akan haramkan ilmu, tak masuk. Tu kita tak sabar meringut ni. Kalau kami mengaji dulu dekat tok guru tu, tunduk tak tengok muka guru, tengok kitab. Kalau mengaji kat Syekh Nuruddin Al-Banjari, tak boleh duduk macam ni, dia kena duduk tahiyat awal. Kalau duduk bersila, kena rotan. Tu. Maka anak murid dia semua elok-elok jadi baik. Kalau macam anak murid ustaz, di pondok tak boleh dia pun tengok muka ustaz. Semua kena tengok kitab. Kan? Pasal apa? Nak ajak bagi beradab dengan Tuhan. Nak ajak bagi beradab dengan ilmu. Pasal apa nak kena beradab dengan ilmu? Ilmu ni ilmu Tuhan. Kalau tak boleh nak sabar ni, tutup buku. Kita bukan mengaji nak jadi engineer. Kita bukan nak jadi doktor. Kita bukan nak jadi profesor duk ajak matematik apa. Kita mengaji nak jadi hamba Allah yang sebenar. Gaji kita syurga di hari akhirat. Tu yang Tuhan nak jamin, nak bagi. Baik. Jadi kena ambil ayat ni, kena ingat sungguh-sungguh, masuk dalam telinga, masuk dalam hati, kena sabar. Kalaulah kita terlajak terlajak adab,
adab kita tak jaga, maka akan diharamkan kita ilmu yang bermanfaat. Baik, hak ni kita nak kena takut. Baik, dan terimalah nasihat Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, ketika ia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, suratul kahfi. Maka jangan engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu kepada kamu. Hang jangan tanya aku lagi Musa, tak sampai masa. Biar aku buat kerja aku dulu. Ni orang panggil apa? Nak ambil ilmu hakikat. Kalau kita nak mendalami lagi pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Musa alaihissalam pergi berguru kat Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam nabi dan rasul yang ulul azmi dengan mukjizat. Nabi Khidir alaihissalam ni khilaf ulama, pendapat yang muktamad kata dia nabi. Tu. Kerana apa? Kerana di dalam syariat Nabi Musa alaihissalam tidak ada ilmu hakikah, ilmu hakikat. Yang Nabi Musa pergi mengaji itu ilmu hakikat lah, bunuh budak. Kan? Kapal elok-elok punya orang miskin pergi tebuk pula. Mai masuk kampung tah, apa-apa orang dalam kampung tu dah lah kedekut, perangai huduh, pergi tolong mereka pula. Tu orang panggil apa? Ilmu hakikat. Ada ilmu hakikat? Ada. Mana dalil dia? Tu dalam suratul kahfi, fala tas'alni an syai'in. Cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa tu nak cerita ilmu hakikat. Hakikat ma'rifah. Kan? Jadi dalam syariat Nabi Musa alaihissalam hakikat tu tak ada. Maka Allah Taala suruh mengaji kat Nabi Khidir alaihissalam nak ambil nak buh di dalam syariat Nabi Musa ilmu hakikat. Syariat kita Nabi Muhammad SAW sempurna, sekali dengan syariat, sekali dengan hakikah, sekali dengan ma'rifah, sekali dengan hakikat dia. Habis semua. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak kita kena ada tahap-tahap kesabaran di dalam ilmu. Macam kita beramal ni, mula-mula kita duk beramal ni, semua orang duk main sembahyang berjemaah ni, apa tujuan? Kena tanya balik. Kena tazkirah diri. Tu. Apa tujuan? Nak sonok-sonok ke, nak habis masa lapang ke, ataupun nak betul dengan syurga Tuhan nak bagi tu. Kalau nak betul dengan syurga Tuhan yang nak bagi itu kepada orang yang beramal soleh, kena buat cara yang Tuhan nak. Kena ada kesabaran di dalam ibadah. Kena ada keadaban, adab-adab yang mulia di dalam ibadah. Tu nah. Begitulah juga kita pelajar-pelajar ni nak menuntut ilmu apa semua, apa yang kita nak daripada Tuhan, maka kita buat seperti mana yang hati kita nak tu. Kalau tak ada maksud-maksud tu, kena biar ada lah, kena biar maksud. Kan tidak rugilah. Habis kemudian kata muallif rahimahullah taala, tak bunyi lagi ni, masuk Isya dah. Masuk? Belum. Belum, tak apa. Saya alik-alik dia duk lapak nasi ni. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala. Kena sabar tu sampai bila? Kata Nabi Khidir alaihissalam, sampailah masanya tiba. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segalanya bagimu. Bagi siapa? Bagi Nabi Musa alaihissalam tu. Tiba masa. Macam itulah kita mengaji ni. Kita menuntut ilmu. Ada masanya kita tak akan memahami ilmu. Terutamanya kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, nahu, sorof, apa semua tu. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu makulat. Semua-semua kita mengaji nak guna untuk apa ni? Apa dah makin lama kita mengaji, guna dia macam ni. Ilmu asbabul ghurud, asbabun nuzul, apa semua tu nak kena mengaji. Banyak ilmu sangat ni nak kena mengaji. Apabila tiba masanya Allah Taala buka hati kita, barulah kita tahu kepentingan ilmu. Begitulah juga dengan ibadah kita. Apabila sampai masanya keikhlasan kita sempurna, kita penuhi segala syarat-syaratnya, maka tibalah futuhat, pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Firman Allah Taala, "Sa'urikum ayati fala tasta'jilun." Surah Al-Anbiya. Maksudnya, selagi akan aku perlihatkan akan kamu akan tanda-tanda kebesaranku.
yakni Allah Ta'ala akan buka hijab di dalam hati kita, kita akan nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Apabila Allah Ta'ala buka hijab dalam hati kita, yang tu yang Imam Ghazali kata, jangan engkau banyak bertanya tu. Tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Baik, beramal, maka jangan kamu terburu-buru mendesak aku. Jangan kita pulun beramal, jangan kita terburu-buru mendesak Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan beri segera apa yang kita hajati itu. Tak boleh salah. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya. Wallahu alam. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk lagi di dalam bab ni. Moga-moga diberi kefahaman kepada kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam nasihat yang ke-20 ni yang dimaksudkan jangan banyak bertanya itu, iaitu daripada perkara-perkara zauqiyah, perkara-perkara perasaan, perasaan kita, kesedapan dalam beramal, perkara-perkara di dalam kerohanian dan sebagainya, yang tu tak boleh kita banyak bertanya, kerana setiap jawapan tersebut ada pada beramal. Seperti mana yang Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala datangkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kitab ni. Jadi sekadar tu sajalah. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.